Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat FB Live Majlis Agama Islam Selangor? Bertemu kita kembali di FB Live dalam program Bicara Pusaka siri yang keempat. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, pihak MAIS sedang mengadakan kempen bulan Faraid Negeri Selangor bermula daripada 5 Julai sehingga 6 Ogos 2021. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang bagi menyemarakkan kempen ini, antaranya program Bicara Pusaka yang kita ada pada pagi ini. Hari ini adalah Bicara Pusaka yang siri keempat. Dan kita ada 4 lagi pada siri-siri yang akan datang. Antara program seterusnya kita pada hari ini, Bicara Pusaka kita akan bersama dengan panel Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. InsyaAllah tuan-tuan, jangan lupa follow rapat-rapat FB Live MAIS atau boleh layari website di www.mais.gov.my untuk sebarang perkembangan dan aktiviti terkini pada sepanjang bulan Faraid pada tahun ini. Seperti yang saya maklumkan di awal tadi, di antara objektif mengadakan kempen bulan Faraid Negeri Selangor ini adalah untuk menggalakkan masyarakat untuk belajar atau menuntut ilmu yang semakin dilupakan ini. Untuk itu, saya harapkan tuan-tuan, puan-puan terus bersama saya hingga ke akhir program ini kerana banyak perkongsian menarik yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan klik share banyak-banyak program kita pada pagi ini, insya-Allah. Sebelum kita teruskan, saya Izhar bin Ismail, moderator anda pada pagi ini. Dan sebelum itu, boleh saya tahu kita berinteraksi pada pagi ini, tuan-tuan dari mana? Boleh tulis di ruang komen daripada Johor, Kedah, Terengganu dan sebagainya. Kerana kita tahu walaupun ini program Majlis Agama Islam Selangor, tapi dipancarkan ke seluruh dunia untuk manfaat umat Islam di seluruh dunia dan khususnya sebagai usaha dakwah kepada non-Muslim untuk dekat dengan Islam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, menariknya program kita pada hari ini, kita ada hadiah bertuah tuan-tuan. Hadiah bertuah, caranya cukup mudah. Anda hanya perlu ikuti live kita sampai habis pukul 11 ini dan perhatikan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustaz Syed Abdul Kadir. Dan dua soalannya cukup mudah. Siapa yang paling cepat dan betul akan terima hadiah kita yang bernilai RM80, iaitu bijak pusaka game daripada MAIS. Dan hadiah yang kedua iaitu buku Faham Faraid. Buku Faham Faraid yang disponsor oleh Akademi Alif Ustaz Helmi Hanis, insya-Allah. Jadi sama-sama kita ikuti kupasan berkenaan dengan tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini. Jadi bantu kami di Majlis Agama Selangor untuk share, untuk kita share program kita pada pagi ini. Kita naikkan view kita hari ini, insya-Allah lebih ramai yang menonton, lebih ramai yang akan terlibat dengan usaha dakwah ini, insya-Allah. Mudah saja zaman sekarang ni, like dan dapat pahala, insya-Allah. Kita klik-klik, kita sampaikan kerja dakwah. Klik-klik, kita boleh berkorban, kita sedekah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya memperkenalkan panel kita hari ini, iaitu Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Semua orang dah kenal, iaitu seorang pendakwah bebas yang akan mengumpas tajuk kita pada hari ini, iaitu harta yang berkat bermula daripada diri sendiri. Harta yang berkat bermula dari diri. Okey, baik-baik. Tuan-tuan, kita terus kepada soalan yang pertama, insya-Allah. Okey, saya dengar ke suara saya? Ya, dengar, insya-Allah. Saya ni sahabat senior saya di Tonton Mesir dan di Kairo. Dulu-dululah. Jadi saya apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, apa khabar Saiza? Alhamdulillah. Lama tak jumpa kita dengan PKP PKP. Last dulu mana kita pergi mana Ustaz? Pergi hantar bantuan semua kan? Ya, insya-Allah. Okey Ustaz, tajuk kita Ustaz hari ini tadi, harta yang berkat bermula dari diri. Jadi soalan pertama untuk Ustaz, sebagai mukadimah perbincangan kita pada hari ini,
apakah yang dimaksudkan dengan harta dalam Islam? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin amma ba'd. Terima kasih pada Fadil Ustaz Izhar selaku moderator kita pada pagi ini. Seluruh warga Majlis Agama Islam Selangor, khususnya kepada ahli jawatankuasa yang terlibat yang menganjurkan program kita sepanjang sebulan ni Ustaz Izhar ya. Jadi masya-Allah macam-macam program yang dianjurkan, mudah-mudahan Allah Taala berkati segala usaha yang dianjurkan, yang dilakukan, serta jawatankuasa teknikal yang ada dekat belakang, yang ada di balik tabir, serta seluruhlah muslimin dan muslimat yang bersama-sama pada pagi ini, tak kira di mana jua anda berada, tak kira dalam negara ataupun luar negara. Kadang-kadang ada yang dari Jepun, ada yang dari Australia, ada dari mana-mana pun kadang-kadang join sekali. Itulah antara kelebihannya bila kita buat seminar online ni. Kalau kita buat seminar dekat dalam bilik seminar tu, orang yang dalam bilik seminar tu je lah yang boleh dengar, yang boleh duduk sekali kan. Tapi bila buat online ni terus kadang-kadang dari US, kadang-kadang ada tengok dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah, semua benda ada hikmah. Bila tajuk kita berbicara tentang harta kan, mungkin kita boleh perhatikan daripada pelbagai sudut lah, tapi kita mungkin sebab tajuk kita ataupun bulan ini lebih kepada perbincangan celik tentang faraid, tentang ilmu harta benda yang melibatkan pusaka, serta harta benda yang melibatkan fiqh. Dia ada dua sudut pandang kalau kita tengok harta ni. Dia ada sudut pandang fiqh, ada sudut pandang tasawuf. Tapi yang kita bincangkan adalah harta dari sudut pandang fiqh. Sebab itu yang perbincangan satu bulan ni yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Jadi kalau kita nak bincang harta dari sudut tasawuf, dia mungkin lebih mendalam dan lebih mungkin ada sebahagian kita yang macam sudah aku kena dah ni kan. Tapi dari segi fiqh dia simple. Harta ni ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mal kan. Dalam bahasa Melayu pun dah digunakan perkataan mal ni. Di ayat-ayat syariah pun menggunakan perkataan mal kan. Jadi mal tu adalah harta lah. Simple kalau kita boleh terjemah mudahnya, mal adalah harta. Asal perkataan bahasa Arab mal ni daripada maul, mim waw lam kan. Itu yang sebablah bila dia ditasrifkan dia, maka dia akan jadi tamwil kan. Mal dia jadi tamwil sebab dia huruf waw asalnya, tapi kemudiannya ditukar jadi huruf alif, jadilah mal. Dan subhanallah, kalau dari segi bahasa perkataan mal lah maksud dari segi bahasa adalah cenderung kan? Itu asalnya. Tapi subhanallah, memang manusia ni mencenderung kepada harta. Tapi dari segi fiqh lah, dari segi fiqhnya, mal adalah apa yang dimiliki, dan boleh untuk dimanfaatkan dengannya dari sudut syariat. Okay, dimiliki dan mendapat manfaat, boleh dimanfaatkan dari sudut syariat. Maknanya ada perkara-perkara yang kita tak boleh miliki. Okay, memang tak boleh miliki. Contohnya burung dekat langit, dekat udara, dekat awan. So kalau burung tu terbang, tiba-tiba kita kata burung tu aku punya. Memang tak mungkin lah. Itu bukan harta kita lagi. Sebab dia boleh terbang bila-bila je. Kita tak dapat lagi. Melainkan bila kita dah tembak dia, contohnya dia dah jatuh, okay, kita boleh kata ni jadi harta. Okay, maknanya sebab kita boleh miliki. Tapi kalau kita tak boleh miliki, maka itu tak dipanggil sebagai harta lagi. Dan boleh dimanfaatkan dari sudut syarak. Maknanya kalau syarak kata tak boleh dimanfaatkan ataupun tidak boleh dimiliki, maka itu bukan lagi harta kita. Ini yang kadang-kadang kita gunakan juga istilah harta tidak patuh syariah ataupun pendapatan tidak patuh syariah, tidak syariah compliance kan. Dalam fiqh sebenarnya itu tak dikira pun sebagai harta kita. Itu sebablah kalau biasa kalau kita belajar dalam ilmu zakat ke apa, kita kata yang ni zakat dia mesti harta yang diperolehi dari sudut syariah ataupun halal, harta yang halal. Simpelnya macam itulah. Tapi dia kata habis tu orang ni dah kumpul harta haram banyak kot kan. Tiba-tiba kenapa dia tak kena bayar zakat? Sebab itu bukan harta. Itu bukan harta dari segi fiqh ni. Itu memang bukan harta. Kenapa dia bukan harta? Sebab dia pun tak layak untuk dapat benda tu. Dia tak layak untuk
mendapat manfaat pun daripada perkara itu. Sebab ia adalah sesuatu yang haram. Jadi yang kita kata sesuatu yang dimiliki dan boleh mendapat manfaat dengannya dari sudut syariah. Okey, contoh lagi. Manfaat. Macam contoh kita ada rumah, kita sewakan rumah tu kan, ataupun kita sewa rumah. Itu juga dikira sebagai harta. Itu dikira sebagai harta juga. Sebab dia adalah sesuatu yang dimiliki dan kita boleh mendapat manfaat daripadanya. Walaupun kita tak duduk dekat rumah tu. Hanya bukan mesti kita duduk rumah tu baru kita jadi miliki rumah. Kadang-kadang kita dapat manfaat dengannya apabila kita sewakan kepada orang. Jadi kita dapat duit setiap bulan. Jadi itu harta kita lah. Kan? Dia ada beza lah antara jumhur ulama' dengan mazhab Hanafi. Contohnya bila kita belajar dulu dekat syariah di Azhar dulu Syekh, kita akan belajar mazhab Hanafi dia ada beza sikit. Mazhab Hanafi dia ada beza antara harta dengan milk, penguasaan. Dia ada, itu bincang panjang lah, tak payah cerita lah pagi ni kan. Tapi di sisi kita semua sekali adalah apa yang kita mampu untuk pegang. Okay. Kalau kita nak kira dari segi contoh, terlampau banyak lah. Semua apa benda yang ada di depan kita ni yang kita punya, itulah harta sebenarnya. Ini kita punya, ini kita punya, ini kita punya, yang kita punya. Yang kita miliki So kalau contoh, kalau orang kata, habis itu Ustaz, isteri saya tu harta saya ke? Bukan lah. Walaupun kita kata kadang-kadang bahasa orang kata apa? Bahasa orang bercinta, I'm yours, kan? Aku, engkau punya. Punya kat situ tu hanyalah bahasa kiasan. Dia bukan harta, so dia tak boleh dijual beli. Jangan pula tiba-tiba jual bini pula. Jual suami pula, suami tu dia jual. Contoh, kalau jual aku suami aku ni, tak boleh. Sebab dia bukannya harta yang dimiliki. Okay? Dia bukan harta pun sebenarnya dari segi fiqh. Okay, kalau itu anak kita punya umum. Ya. Anak pun bukan sama juga. Dia bukan harta juga. Walaupun dalam hadis Nabi SAW sebut anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau untuk ayah engkau. Maksudnya milik ayah engkau, tetapi dia bukannya apa yang dipanggil sebagai hiyazah syar'iyah. Dia bukan, maknanya memang dia punya dari segi syarak dan dia boleh mengambil manfaat dengannya dari segi syarak, yang mana dia boleh ditukar gantikan. So dia tak boleh jual anak juga. Dari segi fiqh, kalau orang jual anak tak sah. Kan? Jangan pula pergi jual anak dia. Walaupun musim PKP ni, na'udzubillah, mudah-mudahan tak ada orang jual anak lah. Kan? Wallahu'alam. Okey, Ustaz. Kita jelaskan kat situ tentang pandangan Islam tentang harta lah. Ada sudut pandang fiqahnya, tasawufnya, ada segi pemilikan, segi harta itu sendirilah. Cuma tadi Ustaz ada sebut tentang dari segi maksud istilah apa, harta tu, mal tu kan, dia cenderung kan, dia ada kaitan dengan soalan kita yang kedua ni. Kenapa manusia ni, kita ni memang seronok dengan harta. Kita ni suka dengan harta. Orang kata kalau nampak duit depan mata tu boleh, orang kata kelabu mata lah. Boleh kelabu mata. Dan sampai tahap kalau ada benda-benda yang tak patuh syariah tadi kan, duit rasuah, bagaimananya menyebabkan iman kita ni rasa goyah. Jadi soalannya, kenapa manusia ni dia cenderung dengan harta, Zat? Allah. Memang kita secara umumnya memang kita akan cenderung kepada harta kan, dan memang fitrahnya memang Allah Ta'ala jadikan manusia memang rupanya begitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kan dalam Quran sebut kalian mencintai harta dengan cinta yang sungguh-sungguh. Maksudnya bukan cinta sikit-sikit lagi dah. Memang suka sangat kepada harta ni. Apa-apalah, dia harta ni macam kita sebut tadi umum. Jadi ada orang dia minat harta yang begini, ada orang dia suka harta yang ni, tapi harta lah juga. Kan, ada orang dia suka rumah yang besar, ada orang suka kereta, ada orang suka gadget, ada orang suka macam-macam. Tapi contoh ada orang perempuan suka handbag, ada orang suka, dia tetap harta juga namanya. Jadi harta ni bukan banyak duit dalam bank aja. Tapi umum. Jadi memang manusia ni suka harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, Allah Ta'ala sebut. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Tapi apa sebab dia? Salah satu sebab dia disebutkan oleh Allah SWT adalah dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah SWT nyatakan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab.
dan dihiaskan kepada manusia, mencintai wanita, anak-anak, begitu jugalah himpunan-himpunan bergunung ganang emas dan perak, kuda yang dihiasi dengan apa nama dia punya pelana yang begitu cantik, dan juga binatang-binatang ternak, al-harth maksudnya apa, ladang-ladang dan sebagainya. Allah Ta'ala nyatakan memang betul, memang dihiaskan kepada kita, zuyina, memang dihiaskan kepada kita harta-harta benda ni. Jadi manusia memang dia cenderung kepada mencintai harta, betul. Tetapi ayat tu Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala tak tinggalkan begitu saja kepada manusia. Kan? Dia biasa saja dalam Quran, Allah Ta'ala nyatakan sesuatu ujian untuk manusia, tapi Allah Ta'ala juga nyatakan solusi dia, ataupun penyelesaian dia mengikut Islam. Ya, memang itu adalah ujian. Allah Ta'ala memang bagi perhiasan tu kepada kita. Memang kita jadi suka kepada harta. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan hakikat harta tu apa dia? Zalika mata'ud dunya, mata'ul hayati dunya. Demikianlah adalah perhiasan kehidupan dunia. Dia memang untuk kita bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Dan Allah Ta'ala ingatkan kita, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi Allah lah, di sisi Allah Ta'ala lah sebaik-baik tempat kembalinya. Maknanya akhir sekali kita akan balik kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya benda ni dia sekejap saja. Hayati dunia, kehidupan dunia. Dunia maksudnya yang rendah, yang tak ada benda. Yang itu yang dalam hadis Nabi SAW Nabi sebutkan tentang kalaulah ada apa, kalau bernilai sekalipun, kalau bernilai apa-apa yang ada dekat dunia ni kan, yang disebutkan dalam hadis tu, atau bangkai sekalipun kan, bangkai sekali tu pun, apa-apa sekalipun, tak ada benda sekalipun di atas muka bumi ni yang bernilai di sisi Allah SWT sebenarnya. Sebab wallahu indahu husnul ma'ab, tak ada apa yang bernilai di sisi Allah SWT. Sebab nilai dunia ni dia terlampau sikit, terlampau kecil. Manusia dia rabun mata sebab dia nampak harta itulah segala-galanya. Dia nampak seolah harta ni memang dia miliki secara mutlak. Sedangkan dalam Islam, walaupun harta dari segi fiqh tu adalah apa yang kita miliki, tetapi dia sebenarnya secara hakikatnya milik Allah. Ya? Allah Ta'ala yang punya. Bukan kita punya apa sebenarnya. Secara hakikatnya Allah yang punya. Apa-apa pun yang kita ada sebenarnya Allah punya. Sebab kita pun baca dalam Fatihah, bila kita baca Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, bukan bermakna dekat dunia ni Allah Ta'ala tak miliki. Tapi sebab dekat dunia ni, kita masih lagi boleh claim, okey, ni yang milik aku, ni aku punya, kereta tu aku punya, komputer ni aku punya, handphone ni aku punya. Tapi dekat akhirat, kita dah tak boleh nak claim dah, ni aku punya, ni aku punya, ni aku punya. Tak ada dah. Semua kerajaan adalah milik Allah SWT, tak ada satu orang pun boleh claim, ni aku punya, dan sebagainya. Manusia, fitrah dia memang Allah Ta'ala jadikan begitu. Islam meraihkan fitrah. Bukan berlawan dengan fitrah. Bukan sampai maknanya, oh tak boleh. Kau tak boleh cinta dunia. Secara apa, kau tak boleh cinta harta langsung. 100% kau hari ni juga kau kena buang cinta tu. Bukan begitu. Dia proses. Dengan kita memahami hakikat harta tu dulu. Akhir sekali, cinta kepada harta tu dia boleh hilang sedikit demi sedikit. Sampailah kita nampak apa sebenarnya yang lebih besar dalam kehidupan kita dekat dunia ni sebenarnya. Allahuakbar. Okey. Terima kasih Ustaz. Itulah ayat tadi itu yang cantiklah, surah Ali Imran ayat 114. Tuan boleh catat 114 surah Ali Imran. Ayat 14 kan? Ayat 14. 114. 114 ke ayat 14? 14 kan? 14. Ayat 14. Sorry. Ayat 14 surah Ali Imran. Okey. Jadi tuan-tuan semua, kita dapat lihat bagaimana harta tu dia bersifat sementara dan kita ni pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau dah macam tu Ustaz, kalaulah benda tu bersifat sementara dan kita ni pun masih bersifat sementara pun, apa tanggungjawab kita ni terhadap harta tu Ustaz? Dia berbentuk pinjaman daripada Allah SWT. Tapi bila kita kat dunia ni, kita dah jadi milik kita dah. Milik kita dah. Jadi apa tanggungjawab kita Ustaz? Kita, kalau setengah orang ni fikir, nanti aku akan mati, tak payahlah cari duit ni, pandai-pandailah anak aku nak cari. Setengah orang macam tu lah.
Ada setengah orang pula dia cari harta. Sampailah masuk kubur kan. Masuk Betul. kubur. Jadi kat mana kita nak imbangkan tanggungjawab kita tu dengan harta ni, Ustaz? Silakan. Saya teringat ada satu kisah macam mana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Beliau ni, beliau kata, aku minta sesuatu daripada Nabi SAW. Maksudnya minta harta lah. Dan pemberian daripada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bagi. Nabi bagi pada beliau. Kemudiannya, beliau minta lagi. Lepas tu, Nabi bagi lagi. Lepas tu, beliau minta lagi. Lepas tu, Nabi SAW bagi lagi. Nabi bagi lagi. Last sekali, Nabi SAW bagi tahu beliau, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta ni sebenarnya dia memang sesuatu yang khadiratun hulwah. Khadirah ni maksudnya sesuatu yang kita seronok, kita suka, kita suka nak tengok, dia panggil benda yang sangat menarik lah. Hulwah, manis. Dia sesuatu yang manis. Harta ni memang begitu. Tapi Nabi SAW sebut, man akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Sesiapa yang mengambil harta dalam keadaan pemurah, bukan dalam keadaan tamak. Ini nak ajar kepada Sayyidina Hakim tadi. Siapa yang ambil bukan dalam keadaan tamak. Siapa yang ambil dalam keadaan pemurah. Maksudnya dia ambil harta tu untuk dia pula sumbangkan kepada orang lain. Dia bekerja dalam hati dia, aku nak bayar zakat, aku nak infak, aku nak wasiat, aku nak macam-macam lagi lah kan. Nak bagi orang sana sini, nak tolong orang jiran, nak tolong keluarga, nak sebagainya. Maknanya dia ambil harta tu dipanggil akhazahu bisakhawati nafsin. Dia adanya diri dia yang pemurah. Sifat dia begitu. Macam dia cari harta juga, tapi dengan pemurah. Maka ni dia kaitan dengan kita punya tajuk kita punya tajuk sekarang ni lah, iaitu Nabi SAW sebut burika lahu fi, akan diberkati dia padanya. Kemudiannya satu lagi golongan, apa kata Nabi SAW, wa man akhadahu bi isyrafin nafsi, siapa yang ambil dengan kehendak nafsu semata-mata kan, ataupun memang nafsu dia yang suka, nafsu dia yang betul-betul memang nak pada benda tu, ataupun kita panggil tamak lah ceritanya kan, cari harta kerana tamakkan kepada harta. Lalu apa yang disebut oleh Nabi SAW, lam yubarak lahu, dia tidak akan diberkati padanya. Lam yubarak lahu fi. Kemudiannya Nabi buat perumpamaan, wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, dia akan jadi seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Makan tak kenyang-kenyang, makan tak kenyang. Artinya walaupun banyak pun dia makan, tak kenyang-kenyang juga. Ini perumpamaan Nabi SAW kepada orang yang mengambil harta dalam keadaan tamak. Walaupun kadang apa yang dia ambil tu halal, apatah lagi yang haram. Yang haram macam Ustaz Izzah sebut tadilah, maknanya dia ambil dari segi yang tidak patuh syariah, apa semua tu, rasuah pun dia ambil, riba pun dia ambil dan sebagainya. Itu lagi-lagi lah. Hatta kalau dia ambil yang halal pun tapi dalam keadaan tamak haluba betul-betul, maka tidak diberkati padanya. So mindset tu kena betul juga. Bila kita dengan harta ni, cara kita cari harta dan bagaimana kita mengurus harta. Sebab kita kena ingat juga satu hadis Nabi SAW, kaki seseorang tu tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya kepada beberapa perkara. Ada pelbagai riwayat kan. Salah satu riwayat disebutkan tentang apa yang akan ditanya adalah, antaranya adalah fi malihi, tentang hartanya. Tentang hartanya apa dia? Daripada mana dia ambil, daripada mana dia dapat, dan ke mana dia salurkan, ke mana dia nafkahkan, ke mana dia hulurkan. So dua sudut itu perlu ada, iaitu kita ambil daripada mana, kita belanja bagaimana. Dua-dua konsep ni adalah konsep pengurusan harta dalam Islam yang penting. Dia memang dua je sebenarnya, ambil dan keluar. So keluar tu ke mana? Keluar tu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk apa pun. Keluar tu ke mana? Ambil tu daripada mana? Dua benda ni kena selalu tanya. Banyak orang tanya separuh. Ada orang tanya hanya dari sudut daripada mana dia ambil. Oh ni halal, aku kerja memang elok apa semua. Tapi bagaimana dia belanjakan, dia lupa. Dia boros, kan? Dia belanja entah apa-apa, ataupun dia beli benda yang haram dan sebagainya. Ataupun ada orang yang pertama pun tak lepas dah. Memang dia ambil
rasuah, riba dan sebagainya, tapi dia belanja macam mana? Dia sedekah. Dia rajin tolong orang fakir miskin dan sebagainya. Maknanya yang soalan kedua dia lepas, soalan pertama pula tak lepas. Kan? Ambil daripada yang haram. So, pengurusan harta ni dia memerlukan kepada dua-dua sudut tadi tu. Daripada mana ambil dan ke mana dihulurkan, dua-dua tu kena patuh syariah. Dan macam mana kita nak tahu patuh syariah ataupun tidak? Kena belajar ataupun kena bertanya. Kena bertanya. Sebab kadang nak belajar fiqh muamalat memang tak sempat lah. Tapi at least tanya kan, macam saya punya perniagaan ni, saya berniaga macam ni, halal ke tidak? Saya ambil cari rezeki macam ni, patuh syariah ke tidak? Bertanya, jangan berat sangat mulut untuk bertanya. Ringankan mulut anda untuk bertanya. Kita ada banyak pegawai-pegawai yang boleh tolong kita, boleh consult kan, kita bagi perkhidmatan secara percuma lagi. Bukannya kena bayar pun kan. Pergi ke Majlis Kemisan Selangor, pergi ke Jabatan Kemisan Selangor, pergi ke macam-macam agensi yang ada, kita boleh rujuk kan. Macam ni boleh ke tidak? Ataupun di pejabat mufti contohnya kan, kita ada fatwa-fatwa yang ada, okey perniagaan macam ni boleh ke tidak, perniagaan macam ni tak boleh ke tidak. So kitalah yang kena bertanya. Jangan kita tunggu pula mufti tak datang pun pergi kedai aku bagi tahu haram, takkan nak tunggu pula kan. Jadi kitalah yang kena rajin bertanya. Jangan tunggu lama-lama Jangan tunggu lepas 10 tahun berniaga baru check, perniagaan aku ni halal ke tidak Jaga-jaga kan daripada awal lagi. Okey. Wallahualam. Wallahualam Ustaz. Okey, jadi kita nampak tadi kaitan dia, kita nak ambil harta tu dengan pemurah lah, jangan tamak. Jangan tamak. Dan pokok pangkalnya diri kita sendirilah. Saya sendiri, yang tuan-tuan yang menonton ni, dan kita semualah kat seluruh dunia ni, kita kena cakna ataupun ambil berat tentang dari mana duit kita dapat, sumber duit kita, dan ke mana kita belanja. Macam mana yang Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tunjuk, tanya kalau satu benda tu datang daripada mana kan. Maksudnya check lah sedikit. Jadi sebelum kita pergi ke soalan yang keempat, saya kita ada sedikit video berkenaan e-faraid. Sekarang ni dah canggih, sekarang kita semua pakai online. Nak tahu faraid, kita ada kalkulator faraid MAIS. Boleh, kalau ada wang tak patuh syariah, boleh masukkan ke Baitul Mal di MAIS secara online. Jadi saya silakan video e-faraid MAIS.
Alhamdulillah, kita dah saksikan video promo e-Faraid MAIS. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, e-Faraid MAIS adalah satu inisiatif daripada Majlis Agama Islam Selangor untuk kita sampaikan perkhidmatan kaitan dengan Baitul Mal secara online. Dan yang bestnya kita ada kalkulator Faraid MAIS. Kita ada kalkulator Faraid MAIS yang memudahkan kita untuk kita mengetahui tentang bahagian faraid kita. Jika kita meninggal, kita boleh buat perancangan. Contohnya kalau saya meninggal, anak saya dapat berapa, isteri saya dapat berapa dan sebagainya. Dan tentunya dekat situ kalau tuan-tuan buka kalkulator e-Faraid MAIS tu ada tentang salah silah keturunan dan juga aset-aset yang perlu kita tahu. Ini kita dah habis hutang ke belum? Yang ni dah milik sempurna ke belum? Jadi file-file tu kena simpan. Nanti kesian dekat pada waris kita nak cari mana geran, mana file sebagainya. Jadi bolehlah untuk kita praktiskan. Inilah usaha kita untuk bagi awareness kepada umat Islam di negeri Selangor khususnya dan di seluruh Malaysia untuk kita sempurnakan amalan Islam kita, insyaAllah. Jadi seterusnya Ustaz Syed, kita pergi kepada soalan yang keempat. Kita terus sentuh tentang apa yang dimaksudkan sebagai harta berkat. Tadi Ustaz dah sebut, mungkin Ustaz boleh tambah lagi, harta yang berkat itu macam mana? Adakah kita dapat duit, kita keluarkan, kita terus dapat duit kita bertambah dalam dengga atau sebagainya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang harta yang berkat, yang kita akan sebenarnya kita akan cemburu kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW, mereka yang pemurah dengan sangat-sangat pemurahnya. Tapi harta mereka tu, walaupun kita tengok zaman tu kan, bukannya zaman yang ada macam kita, bisnes bukan macam kita, online tak ada langsung kan. Jadi, tapi dia orang punya harta walaupun kadang-kadang kita tengok macam sikit, macam susah sangat, tak ada makan, tak ada minum dan sebagainya. Tapi bila ada masa-masa tertentu dalam hadis kita baca, dia orang keluarkan harta banyak kan bila berbelanja untuk perang. Contohnya bila Nabi SAW tanya siapa nak keluarkan harta dia untuk perang sekian-sekian, untuk perang sekian-sekian kan. Berapa ramai sahabat-sahabat yang keluarkan harta. Ada sahabat macam Sayyidina Abu Bakar, macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Uthman, macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, macam ramai lagi lah kan. Semua sahabat-sahabat yang bila keluarkan harta tu memang senang aja kan. Macam tak payah tunggu-tunggu banyak. Bahkan boleh keluarkan harta semuanya sekali. Jadi ini kita dah nampak sebenarnya sedikit sebanyak tentang berkat tu sendiri. Dia ada beza dengan banyak sikit semata-mata. Dipanggil al-barakah. Al-barakah dalam bahasa Arab, al-barakah. Al-barakah ni adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Maksudnya kebaikan yang bertambah. Ataupun kita boleh terangkan juga kebaikan yang berkembang. Kebaikan yang bercambah, kebaikan yang berterusan. Nah, dia begitulah kebaikan-kebaikan yang bertambah, yang berkembang, yang bercambah, yang berterusan. Cumanya oleh kerana kebaikan ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak boleh nampak. Cuma kita yakin kebaikan di sisi Allah Taala ni tak boleh kira. Tidak terkira banyaknya. Kan? Dia terlalu banyak kebaikan. So kebaikan dia bukannya benda yang istilah dalam bahasanya tangible, benda yang boleh dinilai, boleh dikira, boleh ditulis, diletakkan dalam kalkulator. Boleh diformulakan. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4 kan. Okey, itu kita boleh formulakan, kita boleh kira dengan kalkulator, betul. Tapi barakah ni sesuatu yang kita tak boleh letakkan dalam kalkulator mana pun di dunia ni. Sebab kita harapkan kebaikan daripada Allah. Jadi kebaikan daripada Allah Ta'ala ni, dia terlalu luas konsep dia. Tapi kebaikan dia bertambah. Kebaikan tu berkembang. Ambil contoh. Kalau kita tak ambil dari sudut harta dulu, kita ambil dari sudut contoh, dari sudut ilmu contohnya. Menuntut ilmu tu baik. Banyak kebaikan tu ada. Kalau kita kata pagi ni kita datang majlis ilmu ni baik. Tak ada orang kata jahat. Tak ada orang bila dengar kata kita join forum MAIS pada pagi ni,
Jahatnya kau pagi-pagi pergi dengar forum MAIS kan. Tak mungkin ada orang cakap macam tu lah kan. Orang kata benda tu baik. So baik tu dah confirm. Betul. Tetapi baik belum tentu berkat. Baik belum tentu berkat. Bila baik tu berkembang, baik tu berterusan, baru namanya berkat. Jadi contohnya ilmu tu disebarkan. Itu yang Ustaz Izzah mula-mula sekali dah ajak sahabat-sahabat untuk share. Untuk bagi tahu pada kawan-kawan supaya ilmu kita tu berkat. Dia bukan saja baik tapi berkat. Jadi dia berkembang. Kemudiannya berterusan, diamalkan pula. Kita dah habis program nanti 1 bulan dengan MAIS, ada benda-benda yang kita boleh amalkan. Tadi pun Ustaz Izzah dah terangkan beberapa perkara tentang faraid dan sebagainya semua. Maknanya kita boleh amalkan. Bila kita amalkan, baru tanda berkat. Dia bukan sekadar baik tapi berkat. Macam itulah juga dengan harta. Harta yang kita perolehi mungkin baik dari sudut rezeki itu halal. Hanya kita kerja, kita dapat gaji yang halal contohnya. Ataupun kita berniaga, perniagaan kita perniagaan yang patuh syariah, perniagaan yang halal. Betul, dia baik. Sebab memang mencari yang halal itu, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu adalah fardu kata setiap muslim. Jadi kita buat benda yang fardu, baiklah tu. Takkan tak baik pula. Benda dapat pahala. Benda dapat pahala kita kerja. Tak ada satu benda yang lebih baik daripada amal perbuatan tangan kita sendiri, maknanya dengan usaha kita sendiri kan. Jadi memang kita dapat kebaikan, tapi kita nak baik kita tu biar berkat. Maksudnya harta yang kita dapat tu kita nak dia berkembang berterusan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab kita kata kadang-kadang ada satu orang harta dia begini, yang seorang lagi harta dia begini, sama banyak, tapi yang seorang ni dia dapat bawa mak bapak dia pergi umrah, dia dapat sedekah sana sini kan, dia bahagia, dia ini. Yang seorang lagi harta sama je tapi sentiasa tak cukup, sentiasa sempit, sentiasa rasa stres, terbeban dengan macam-macam yang melibatkan harta lah. Jadi kita tengok okey, ada beza berkat dengan tak berkat. Bukan kita judge orang ini kita cerita secara umum kan. Okey, jadi untuk diri kita pun kita boleh cek harta yang aku dapat ni berkat ke tidak. Dia bukan banyak ataupun tidak, tapi berkat. Banyak tu kita nak, bukan tak nak. Kita boleh minta rezeki yang luas, tak ada masalah. Kita boleh minta rezeki yang luas, tapi jangan lupa minta rezeki yang diberkati. Dia bukan sekadar luas tetapi diberkati. Banyak kebaikan tu, gaji hari ni, gaji bulan ni, tapi kadang-kadang kebaikan dia kita boleh nampak bulan depan, kebaikan dia boleh nampak tahun depan, kadang-kadang kebaikan dia boleh nampak 10 tahun lagi dan sebagainya. Dan ada saja, sampai kita dah meninggal dunia pun, kadang-kadang bila dah meninggal pun macam-macam pula kebaikan yang kita boleh dapat bila kita dah berada dalam kubur. Itu memang rezeki yang barakah. Dan macam MAIS ada uruskan wakaf contohnya. Jadi wakaf tu antara cara untuk kita ataupun kita boleh nampak bahawasanya rezeki kita tu berkat. Sebab bila kita dah meninggal dunia, harta kita tu masih lagi menyalurkan pahala kepada kita dalam kubur. Maksudnya kebaikan dia tu berterusan, kebaikan dia tu berkembang. Dia bukan terhenti waktu kita hidup semata-mata. Bila kita mati je habis. Tak. Tetapi dia masih lagi berterusan, masih lagi berterusan. Oh, ini memang berkat. Sebab salah satu daripada harta paling berkat adalah harta Sayyidina Osman yang beliau wakafkan dulu kan. Kita boleh Google sekejap pun boleh. Sahabat-sahabat boleh Google, tengok je wakaf Osman bin Affan. Wakaf Sayyidina Osman bin Affan yang sampai sekarang masih ada. Masih lagi mengalir insya-Allah pahala kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kuburnya di Baqi'. 1000 tahun yang lalu beliau dah meninggalkan kita, 1300 tahun yang lalu dah meninggalkan kita, tapi pahala tu masih lagi berterusan sampai pada beliau. Ini memang berkat yang paling, ya Allah, memang dahsyat sangat-sangatlah kita boleh tengok. Jadi itu yang kita nak pada harta kita sebenarnya, barakah itu. Allah. Jadi kat situ dari segi orang kata keberkatan kan. Keberkatan ni yang benda yang kebaikan yang bertambah, yang berterusan, bercambah. Jadi kalau tadi Ustaz sebut tadi para sahabat Nabi wakaf, sedekah sebagainya. Boleh tak Ustaz spesifikkan lagi apa amalan-amalan lain untuk kita pastikan? Okey. Kita bila sebut berkat je takkan jadi kalau kita tak tahu cara nak dapat berkat tu pula. Kan? Berkat syarat pertamanya adalah mesti yang baik lah. Kita sebut tadi iaitu baik tu berkembang. Kalau benda tu tak baik, dia memang confirm tak berkat lah.
Maknanya kalau harta tu harta haram, dia mencuri, lepas tu, ui berkat bisnes aku malam tadi. Bisnes apa? Mencuri. Kan? Itu tak berkat, memang confirm takkan berkat. Kan? Jadi berkat asas dia mesti baik. Itu dulu. Lepas tu kita cari pula cara-cara untuk mendapat keberkatan. Okey. Antaranya adalah kita tidak boleh makan harta dengan batil. Okey, walaupun batil ni macam termasuk juga yang baik tadi tu. Ataupun kita kata tidak makan yang batil termasuk dalam mencari harta yang baik, tapi kita perlu spesifikkan sebab kadang-kadang orang tak nampak. Macam contoh kita kerja makan gaji dengan bos, tapi lepas tu kita asyik curi tulang, asyik mengulur, asyik mengelak sana, mengelak sini dan sebagainya. Maka macam mana kita nak dapat harta yang berkat? Maksudnya kita ambil harta kita, walaupun gaji tu halal asalnya kan. Yalah kita kerja makan gaji yang halal, tetapi kita risau tidak ada keberkatan dekat situ. Dan kita cari sebab-sebab keberkatan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Contoh antaranya, pagi tadi saya update poster kita pada hari ini, saya tulis moga-moga kita mendapat keberkatan pagi ini. Sebab ia adalah hadis Nabi SAW, doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkati umatku pada awal paginya. Jadi Nabi SAW menunjukkan bahawasanya di sana ada masa-masa yang berkat. Antaranya adalah waktu pagi. Kan? Waktu pagi itu adalah waktu yang berkat. Jadi kalau orang nak berniaga, orang nak pergi bekerja, cari waktu pagi. Kecuali kalau memang kerja kita shift lah kan. Tak nak buat macam mana. Dah shift malam, terpaksa kerja malam lah. Tapi bagi orang yang boleh usahakan untuk keluar rumah pada waktu pagi untuk mencari rezeki, keluarlah pada waktu pagi. Jangan jadikan waktu pagi tu waktu tidur. Ini lepas subuh tidur, lepas tu kenapa dah tak berkat, dan kemudiannya istikharah juga mendatangkan keberkatan, kan? Ini sebenarnya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW sendirilah, bila disebutkan tentang seseorang yang bila rasa keluh kesah, idza hamma ahadukum, kan Nabi SAW sebut bila seorang daripada kamu rasa stres, rasa keluh kesah dan sebagainya tentang satu perkara, Nabi SAW sebut falyarka' raka'atain, solat 2 rakaat, kan? Tapi lepas tu doa. Dengan doa-doa tu kalau kita perhatikan, memang kita minta supaya Allah Ta'ala yang mudahkan segala-galanya. So ulama biasa saja buat istikharah tiap-tiap pagi. Macam waktu isyraq tu, dah naik matahari lebih kurang 16 minit ke 20 minit tu, mereka akan solat istikharah. Jadi biasa je bermula pagi tu dengan istikharah. Rupanya nak mendapat keberkatan, rezeki yang akan dapat pada hari tersebut. Dan satu lagi adalah istisyarah, perbincangan. Perbincangan. Sebab perbincangan juga adalah salah satu daripada sebab untuk kita mendapat keberkatan. Di pejabat, orang yang berniaga, tak kisah. Memang berkat datang dengan perbincangan. Ini kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ada nyatakan bahawasanya innal musyawara wal munazara baban, ataupun baba, 2 pintu kan, musyawarah munazara baba rahmatin wa miftaha barakatin. Itu adalah 2 pintu kepada rahmat dan kunci-kunci kepada keberkatan. Kunci kepada keberkatan. So perbincangan. Jadi kena rajin bincang lah. Kita sama-sama kawan-kawan dekat pejabat, selalu hanya discuss apa-apa yang kita nak buat. Jangan menonong, kita rasa kita paling pandai sekali. Kita rasa kita punya kita punya idea paling hebat sekali, orang mesti dengar dan sebagainya. Jaga-jaga. Memang perkara ni mendatangkan keberkatan ataupun tidak. Kemudiannya, bagi orang yang berniaga, antara benda yang paling penting adalah jujur dalam perniagaan. Benar dalam perniagaan. Ini berniaga ni dalam Islam bukan sahaja orang yang jual, orang yang membeli pun sama. Kita jual dan beli dia dua-dua sekali. Kat mana keberkatan dia? Nabi SAW sebut al-bay'ani bil khiyar. Hadis ni popular. 2 penjual dan pembeli tu ada khiyar. Khiyar ni kita belajar dalam muamalat, tak apalah. Malam yatafarraqa, selagi mana mereka berdua tidak berpisah. Tapi sambungan hadis tu apa dia? Fa in sadaqa, kalau mereka berdua tu jujur, jelas, wa bayyana, dan terang. Maknanya dalam perniagaan tu tak ada pusing sana, pusing sini kan, sembunyikan itu, sembunyikan ini dan sebagainya. Nabi SAW sebut burika lahuma, diberkati kedua mereka. Jadi orang yang ada transaksi perniagaan, kalau nak bisnes kita ataupun perniagaan kita maju, diberkati, maka kita kena berlaku jujur. Jangan tipu sana sikit, tipu sini sikit kan, sembunyikan sana sikit, sembunyi sini sikit dan sebagainya. Kena jelas.
kena terang dan nyata, transparent istilahnya. Ini cara untuk mendapatkan keberkatan. Dua-dua pembeli dan penjual. Takut-takut kadang pembeli pula yang menipu penjual pun ada juga. Maka kita tak akan dapat keberkatan kalau kita asyik menipu. Okey, seterusnya adalah antaranya adalah mengelakkan daripada bersumpah. Ini bagi orang Arab khususnya lebih lagi. Sebab orang Arab dia suka bersumpah. Kan? Nabi SAW ada nyatakan al-halifatu munafiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah. Okey, apa maksud dia? Al-halifu sumpah, dia memang akan melakukan barangan tu. Munafiqah lisil'ah, memang akan melakukan barang tu. Tetapi secara asasnya sebenarnya hakikatnya adalah mumhiqatul lil barakah. Dia akan menghilangkan keberkatan. Berkat tak ada walaupun barang jual banyak. Ini okeylah dalam zaman moden kita sekarang ni, kita ada perjanjian kadang-kadang kan. Kita bila berjanji tu sebenarnya walaupun kita tak gunakan perkataan sumpah wallahi wa billahi, tapi kita akan sign juga perjanjian bahawasanya aku janji kita dan sebagainya. Jadi jangan terlalu banyak bersumpah ataupun istilah sekarang ni apa dipanggil kita gunakan bulan bintang lah untuk menjual sesuatu produk. Kan kita nak jual satu produk, ya Allah kita punya tawaran tu bulan bintang begini. Memang mungkin laku. Memang mungkin laku kita punya jualan tu. Ramai orang berebut-rebut nak beli. Tapi percayalah kata Nabi SAW, ia adalah mumhiqatul lil barakah. Dia akan menghapuskan keberkatan. Dan ada macam-macam lagi. Ada benda yang simple, ada benda yang waktu COVID ni kita tak boleh buat. Asalnya dia berkat juga. Nabi SAW ada sebut al-barakatu fil masihah. Barakah itu pada bersalaman tu, bersentuhan. Masihah ni yang bersentuh sama-sama ni, salam. Okey, waktu COVID ni jangan buatlah. Kan? Tapi kalau bukan waktu COVID sebenarnya kita elok sebenarnya bersalaman. Kan? Maknanya kalau lepas ni pandemik dia dah berakhir, kita ingat balik benda ni. Bila kita habis satu urusan jual beli ke ataupun di pejabat ke, jangan lupa bersalaman. Kadang-kadang bila kita pergi pejabat kan, bila kita pergi pejabat, Saizah, kita jumpa kawan-kawan kita kan, semalam kita dah jumpa, hari ni kita jumpa balik kan. Bila kita jumpa lagi, kita macam angkat tangan macam tu je kan. Itu pun kalau angkat tangan, kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang langsung tak pandang. Kan? Terus menonong kita pergi ke kita punya session dia. Tak langsung tak tengok kawan-kawan yang lain. Dia sebenarnya bila kita bersalam tu, walaupun hari-hari, tiap-tiap pagi kita jumpa tu kita salam. Itu sebenarnya datangkan keberkatan untuk hari tersebut. Jadi ramai orang terlepas pandang. Okay? Cuma sekali lagi saya sebut, ini bukan waktu pandemik ni lah. Ada banyak lagi, antaranya adalah mengeluarkan zakat, memberikan sedekah. Ini memang jelas betul-betul. Kalau nak dapatkan keberkatan pada harta, kena rajin zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah ni memang faktor yang besar sangat mendatangkan keberkatan. Saya yakin sahabat-sahabat di MAIS lagi banyak sebenarnya kisah-kisah berkaitan dengan orang yang mendapat keberkatan dengan sedekah, keberkatan dengan zakat mereka. Saya tahu MAIS sendiri ada keluarkan buku-buku yang menceritakan tentang orang-orang yang dulunya asnaf, bagaimana mereka pula menjadi pembayar zakat yang sangat hebat. Kan? Hasil daripada bukan saja sebab mereka mendapat nafkah, mendapat zakat tu sebab asnaf, tetapi mereka pula belanjakan. Memang tak tunggu kaya. Orang kata apa? Jangan tunggu kaya untuk sedekah kan. Sedekahlah sampai kaya. Kalau tak kaya di dunia pun dah pasti kaya dekat akhirat. Jadi itu antara perkara yang sangat penting. Amanah kita dalam urusan perniagaan kita, jaga-jaga daripada riba, kerana riba menghapuskan keberkatan terus. Ikut betul-betul syariat, dan antaranya juga adalah silaturahim. Dan kita jaga juga hubungan kekeluargaan kita, hubungan saudara mara, hubungan keluarga kena jaga. Itu salah satu daripada sebab yang Allah Ta'ala akan bukakan pintu rezeki. Kalau nak cerita tentang berkat ni macam mana nak dapat, 2 jam ceramah pun memang takkan cukup. Kita cuma bagi poin tu saja, ada berapa belas sebab untuk mendapatkan keberkatan. Boleh kita cari lagi dan lagi untuk berkat tu. Yang penting berkat ni datang daripada Allah. Harta kita ni Allah Subhanahu Wa Taala yang punya asalnya, Allah yang beri kepada kita, kita usaha Allah yang bagi. So berkat tu kita usahakan, Allah Ta'ala jugalah yang akan mengurniakan kebaikan tu kepada kita. Wallahu a'lam.
Kita dah dengar daripada Ustaz Said Kadir tadi tentang banyak tips cara untuk kita dapatkan keberkatan. Kita tak boleh buat semua, tapi kita boleh buat sikit-sikit. Yang penting kita dapat sustain, dapat istiqamah sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekarang dah pukul 10.52, dah hampir pada penghujung. Jadi saya lihat dekat live ni ramai kita punya penonton daripada seluruh negara, Ustaz. Daripada perpustakaan daerah di Kedah ada, dan Jabatan Pendaftaran Negara ada, dan semualah. Kami terima kasih kepada agensi-agensi, pada masyarakat umum yang hadir dalam FB Live ni daripada awal pada bulan Julai tu sampai hari ni, alhamdulillah. Jadi untuk kita raikan, kita akan ada 2 soalan mudah, simple je soalan dia. Ni kita nak rai-raikan lah, nak bagi hadiah free, tak gamak pula kan. Kita bagilah soalan, insya-Allah. Ustaz saya dah bagi soalan tu kepada saya bacakan lah. Okey. 2 soalan mudah. Jadi setiap orang boleh jawab, tapi kita satu soalan tu untuk satu pemenang saja, insya-Allah. Jadi kita akan ada 2 pemenang. Okey, dengar soalan dia. Soalan yang pertama, sebutkan 2 sahabat Nabi yang paling pemurah. Sebutkan 2 sahabat Nabi yang pemurah. Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, sebutkan makna berkat. Makna berkat yang disebutkan oleh Ustaz Kadir sebentar tadi. Okey. Jadi sementara saya lihat jawapan dia, kita buka pada Ustaz Said Kadir untuk beri kesimpulan tentang tajuk kita hari ini, harta yang berkat bermula daripada diri kita sendiri. Dan akhir nanti kita akan sebutkan nama pemenang kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey. Bila kita berbincang tentang barakah, dan kita nak keberkatan pada harta kita, ini salah satu daripada cara yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kasih sayangnya, pemurahnya Allah Taala pada kita. Allah Ta'ala dah bagi kita rezeki. Allah Ta'ala dah bagi kita rezeki sebab memang tidak ada apa pun yang melata di atas muka bumi ini. Wa ma min dabbatin, tak ada satu pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala, illa kecuali atas Allah Ta'ala lah rezekinya. Kan? Allah Ta'ala yang bagi rezeki. So memang rezeki ini Allah Ta'ala bagi. Tetapi rezeki ni kita bukan hanya semata-mata nak rezeki yang sekadarnya sahaja, kan, itu saja ataupun tak cukup. Kita nakkan keberkatan pada rezeki kita. So kita kena usaha lebih lagi. Dan usaha tu Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala nilai. Jangan kita rasa macam apa yang kita buat ni manusia tak pandang pun, manusia tak tengok pun. Contoh, jaga masa ketika bekerja. Bila kita jaga masa ketika bekerja, kan kadang bos tak perasan pun. Kita dah ada skill untuk mengelak daripada bos tahu kita culas, kita tidur, kita tak bekerja dan sebagainya. Kita malas-malas bila bekerja. Kita ada skill istilah dia. Okey, maksudnya kita ada cara untuk mengelakkan daripada bos. So gaji kita sama je. Kita rajin ke, tak rajin ke, sama je. Kan? Ataupun orang yang berniaga contohnya, dia rasa macam aku menipu sikit-sikit pun, untung aja, kaya aku, laku aja. Pelanggan tak tahu pun aku tipu. Pelanggan tak tahu pun yang tu ada kemik sikit kat sini, yang tu ada pelanggan tak tahu pun, relax lah. Kan? Okey. Kita rasa macam tu, tapi kita jangan lupa Allah Ta'ala nampak, Allah pandang usaha kita yang walaupun orang lain tak peduli, walaupun bos tak appreciate pun, tak menghargai pun, Allah Ta'ala nampak. Allah akan balas. Balasan tu di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Bila kita buat kebaikan, kita cari, aku buat ni gini, aku bekerja dengan cara macam ini, mudah-mudahan berkat gaji aku, mudah-mudahan berkat gaji aku, Allah akan bagi. Kan? Macam itulah antaranya. Oleh kerana itu kita perlu juga berdoa banyak-banyak. Selalulah minta doa banyak-banyak pada Allah SWT. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang diberkati. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang diberkati. Dan selalu doa macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan tu kepada kita, dan kita akan dapatlah kebaikan bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Wallahu alam. Terima kasih pada pihak MAIS yang menganjurkan program yang sangat-sangat bagus ni, sebenarnya sangat-sangat indah.
berkaitan dengan faraid. Mudah-mudahan kita pun dah celik faraid. Kita dah belajar faraid daripada guru-guru kita kan, ramai guru-guru kita, ada Ustaz Husairi, ada Ustaz Ustaz Hilmi Ustaz Hilmi dan sebagainya. Itu semua guru-guru faraid yang masya-Allah kan, hebat-hebat orangnya. Ustaz Husairi antara yang saya belajar sebenarnya dulu, saya belajar faraid dengan beliau sebenarnya. Dan kemudiannya saya mengajar juga faraid. Dan bila kita anjurkan program ni, mudah-mudahan kita semua celik faraid supaya tak adalah macam orang ingat alah faraid ni tak penting kan, anak sulung dapat banyak, anak nombor 2 dapat sikit, sudah kan. Itu bukan faraid, itu 3 Abdul nama dia. Jadi jangan kita masih lagi tak celik faraid, biar kita celik faraid insya-Allah. Tahniah kepada pihak MAIS yang menganjurkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Said Kadir. Okey, sementara kita lihat siapa pemenangnya, saya akan promo sikit tentang program-program kita sepanjang bulan Faraid ni, Ustaz Said Kadir. Tugas dia MAIS ni bukan sekadar kita jaga masjid, jaga zakat, tapi kita cuba untuk menerangkan kepada masyarakat tentang salah satu syariat dalam Islam, iaitu tentang kita menjaga harta kita, kita uruskan harta kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Banyak kadang-kadang kita akan bertembung dengan kehendak diri kita. Itulah yang biasanya akan datang ke pejabat agama, kita akan cuba terangkan. Kalau datang pejabat agama, mana-mana daerah, 9 daerah di Selangor ni, kita akan terangkanlah cuma musim PKP ni kita boleh berinteraksi melalui FB dan sebagainya. Okey, kita dah ada pemenang ya. Okey, kita lihat pemenang kita. Okey, pemenang kita yang pertama saya sebut ya, iaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman, insya-Allah beliau akan dapat bijak pusaka games insya-Allah. Tahniah kepada Ummu Aiman. Dan seterusnya seorang lagi iaitu ni FB ni nama Hatiku. 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 Hatiku kan hatimu ya, Hatiku. Jadi insya-Allah pihak kita akan hubungilah untuk kita dapatkan maklumat dan untuk kita sampaikan hadiah ni insya-Allah. Moga-moga berkat. Jadi kat situ saya terangkan pagi esok kita ada program YouTube live bersama dengan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sabak Bernam. Mereka istiqamah buat secara YouTube dan akan dipancarkan ke FB Live MAIS pukul 9 insya-Allah bersama dengan Ustaz Saleh, salah seorang penceramah kita di MAIS. Dan malam esok pukul 9 suku malam bersama dengan Ustaz Fazil. Ustaz Fazil dia akan mengajar teknikal Faraid, kira-kira sebagainya. Dia dah sampai 6 siri dah. Dah 6 siri dan akan sambung lagi 6 siri lagi insya-Allah. Jadi minta semua kepada penonton untuk kita buat kerja kita. Mungkin kita tak pandai, tapi kita sebarkan link ni kepada semua orang dan tentunya kepada ahli keluarga kita. Sebab kita ada keluarga, anak-anak sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha ini, apabila ramai yang ramai yang ada yang meninggal dunia, kan kita tak tahu. Jadi kita usaha untuk bantu. Okey. Dan seterusnya boleh tonton ataupun lihat di FB MAIS. Kita ada kuliah Faraid dan itu 9 suku malam. Kuliah Maghrib di FB masjid dan surau-surau terpilih. Kita kerjasama dengan masjid dan surau, dan tentunya kita ada pertandingan e-poster, reka cipta e-poster, boleh masuk lagi, sempat lagi, dan pertandingan video pendek. Hadiahnya mahal. RM1,500. Jadi tuan-tuan
yang ada kepakaran boleh masuk, dan itu kita akan guna untuk sebagai usaha dakwah kita ke dalam media sosial, insya-Allah. Jadi akhir sekali saya ucapkan jazakallah kepada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri di atas kelapangan masa. Saya tengok banyak live Ustaz malam, siang dan sebagainya, dan terima kasih dapat beri masa, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.